Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama dan selamanya Ustaz mengajak kepada anak-anak murid Ustaz tahun 2 Sekolah Rendah Agama Bandar Bukit Puchong untuk sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat boleh bercakap, nikmat boleh mendengar, nikmat masih hidup lagi sehingga hari ini dikala dunia sedang menghadapi wabak penyakit yang begitu serius. Dan Alhamdulillah, hari ini kita boleh menarik nafas lega apabila kita dah semakin menuju kepada fasa pemulihan. Ustaz tahu anak-anak murid Ustaz tak sabar, semua nak pergi sekolah. Kalau dulu suka cuti sekolah kan, tapi sekarang ni suka cuti sekolah lama-lama sampai dah 3 bulan dah. Jadi kita kena lahirkan rasa syukur kita dan berharap semoga semakin cepat penyakit ni terhindar daripada bumi Malaysia, dan Ustaz dan kamu semua kita dapat belajar secara normal di sekolah. Okey, apa khabar semua anak-anak murid Ustaz? Sihat tak? Sebelum tu saya nak mengucapkan, Ustaz rasa sempat kot saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh murid-murid tahun 2 daripada 2 Khwarizmi sampailah kepada 2 Biruni. Ustaz tak sempat nak ucap kot waktu bulan puasa tu, tapi tak apalah sebab kita masih dalam mood raya kan. Okey. Sebelum kita bercuti pada penggal cuti pertengahan tahun lalu, Ustaz dah pun masuk kepada tajuk yang ketiga, betul? Ustaz dah ajar kamu tajuk yang ketiga mengenai al-al'abu ar-riyadiyah, iaitu apa? Sukan dan permainan. Ustaz dah ajar dan Ustaz pun dah bagi dah orang nyanyi lagu tu kan. Walaupun bukan Ustaz nyanyi, sebab suara Ustaz tak sedap, Ustaz bagi orang lain nyanyi lah. Tapi itulah cara nak menyebut sukan-sukan dan permainan. Dan sepanjang mana Ustaz bagi kamu latihan tu juga, kamu dah berjaya jawab. Dan ada yang dah hantar, dan ada yang belum hantar lagi, dan ada yang dah hafal, yang dah bagi video kepada Ustaz cara dia menghafal. Tapi kena ingat ya, bila nak menghafal, tolong Ustaz pesan banyak kali, jangan tengok buku. Supaya apa? Supaya apa yang kita hafal tu masuk dalam kepala kita dan kita boleh ingat sampai bila-bila. Okey, dan juga pada sebelum cuti yang tu pun kamu dah belajar kuratul qadami. Apa tu kuratul qadami? Bola sepak kan. Kuratul rishati, badminton, semuanya kamu dah belajar. Kuratul midrabi, tenis, semua ni. Dengan chess pun dalam bahasa Arab kamu tahu, judo pun, lontar peluru kan. Semua kamu dah tahu. Jadi Ustaz harap Ustaz nak teruskan pelajaran, sebab Ustaz ingat nak cakap tanya tentang ni, tapi macam agak sukar untuk kita cakap secara dalam talian, kecuali dalam live lah. Cuma yang ni sebab Ustaz kena rakam video, jadi susah untuk Ustaz terang yang lain. Cuma kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, tajuk yang keempat. Okey, Ustaz minta anak-anak murid Ustaz tolong buka buku teks. Buka buku teks muka surat 21 ya. Ingat, buka buku teks bahasa Arab tahun 2 muka surat 21. Kita mulakan pelajaran. Baik. Pelajaran yang keempat. Okey, Ustaz baca Ad-darsu ar-rabi'. Ni. Ad-darsu ar-rabi'u. Ad-darsu ar-rabi'u. Ad-darsu rabi'u. Apa maksud ad-darsu rabi'u? Maksudnya adalah pelajaran yang keempat. Sekejap.
Pelajaran ke Okey. Ad-darsu ar-rabi'u adalah pelajaran yang keempat. Okey, yang pelajaran yang ketiga al-alab ar-riyadhiyah, iaitu sukan dan permainan. Untuk pelajaran yang keempat, kamu akan belajar mengenai ini maksud dia. Okey, untuk tahun 4 kamu akan belajar mengenai al Okey, untuk pelajaran yang keempat kamu akan belajar mengenai, ikut saya baca al-malabisu. Ikut saya baca al-malabisu. Sekali lagi saya ulang, al-malabisu. Apa maksud al-malabisu? Adalah pakaian. Okey, untuk pelajaran yang keempat kamu akan mempelajari mengenai pakaian. Apa maksud pakaian? Ya, pakaian tu yang berada di tubuh badan kita. Contohnya kamu pakai apa pakaian? Contohnya kamu kalau perempuan baju kurung, baju apa lagi? Baju blouse, macam-macam lagi lah pakaian bagi anda. Tudung, apa lagi? Purdah, stongan, stokin. Itu semua pakaian pada perempuan kan. Kalau untuk pakaian bagi lelaki, contoh pakaian bagi lelaki apa? Seluar, apa lagi? Songkok, kopiah, jubah, serban, semuanya ada dalam bahasa Arab. Dan kamu kena ingat dekat sini, apa tujuan sebenarnya pakaian? Apa tujuan kita memakai pakaian? Okay, apa tujuan sebenarnya kita pakai pakaian ni? Okay, tujuan sebenar untuk kita pakai pakaian adalah untuk menutup aurat. Ini tujuan yang utama lah. Sebabnya pakaian lah kan yang menutup aurat kita. Kita tak pakai guni, kita tak pakai kain lansir, yang kita pakai baju. Ada kamu tengok orang pakai kain lansir ke, lap alas meja ke sebagai pakaian ni? Tak ada kan, sebab kita semua dah ada pakaian. Jadi kita ingat kat sini, apa tujuan utama kita memakai pakaian adalah untuk menutup aurat. Bagi perempuan, apa aurat dia? Aurat dia daripada mana? Seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, itu aurat bagi perempuan. Bagi aurat bagi lelaki pula, apa aurat lelaki? Daripada pusat hingga lutut. Itu aurat bagi lelaki. Jadi kita nak tutup aurat ni dengan susah. Kalau kita nak tutup aurat pakai kain lansir ke apa, susah kan. Jadi sebab itulah terciptanya pakaian. Dan juga pakaian ni juga adalah untuk menutup rasa malu. Okey, kita terus ke bawah. Okey, kita pergi terus ke bawah. Okey, ikut saya baca Istami' thumma tiq. Istami' summa tiq. Okey, kamu kena dengar betul-betul apa yang Ustaz nak baca kat sini. Dan Ustaz minta kamu dengar dan cuba sekali ikut Ustaz baca. Okey, walaupun Ustaz tak nampak kamu tu, tapi Ustaz minta kamu ikut apa yang Ustaz baca. Okey, yang pertama, pakaian yang pertama. Okey, ikut Ustaz baca Sirwalun. 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 Okey, sirwalun. Apa yang kamu nampak gambar kat sini? Apa pakaian yang pertama yang kamu akan belajar adalah dalam bahasa Arab sirwalun. Apa maksud sirwalun? Okey, sirwalun di sini bermaksud seluar panjang. Ni maksud dia. Okey. Okey, ni maksud sirwalun. Sirwalun, seluar panjang. Sirwalun, seluar panjang. Sirwalun, seluar panjang. Okey, seluar ni kita pakai dekat mana? Seluar kita pakai kat tangan ke? Tak, seluar kita pakai dekat kat mana? Dekat kaki. Kita pakai kaki tu sampailah ke pinggang kita. Pakai seluar. Takkan Ustaz nak kena ajar je. Kamu dah darjah 2 kan?
Sirwalun maksudnya adalah seluar panjang. Okey, untuk lelaki tolong pakai seluar panjang, jangan pakai seluar pendek sebab takut tak tutup aurat. Okey, seterusnya yang kedua. Gambar yang kedua. Okey, ikut ustaz baca. Qalan suwatun. Qalan suwatun. Qalan suwatun. Apa maksud qalan suwatun? Kamu tengok gambar tu, gambar macam ada batik, ada jalur ular tu. Gambar apa tu? Okey, maksud qalan suwatun adalah SON. Okey, maksud qalan suwatun adalah songkok. Ikut saja. Qalan suwatun songkok. Qalan suwatun songkok. Qalan suwatun songkok. Okey, songkok ni pakaian bagi lelaki ke perempuan? Pakaian bagi lelaki. Kita letakkan dekat mana? Dekat atas kepala. Macam kamu selalu pergi ke sekolah agama tu, itulah namanya songkok. Okey, terusnya kita pergi. Okey, buka muka surat 22. Okey, kita pergi gambar yang ketiga. Okey, ikut ustaz baca. Hizaun. 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 Apa maksud hizaun? Tengok gambar si ada ribbon tu kan. Apa maksud hizaun? Hizaun maksudnya adalah maksud hizaun adalah kasut. Ikut ustaz baca. Hizaun kasut. Hizaun kasut. Hizaun kasut. Kasut tu kita pakai dekat kaki. Ini kasut perempuan, kasut lelaki pun ada. Jadi kalau kamu nak sebut kasut dalam bahasa Arab, kamu kena sebut hizaun. Faham? Seterusnya kita pergi gambar yang keempat. Ikut ustaz baca. Jawrabun. 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 Kamu tengok gambar. Gambar tu warna pink. Bentuknya macam apa tu? Mesti kamu semua dah tahu kan, sebab kita semua pakai benda tu. Apa nama benda tu dalam bahasa Melayu? Jawrabun maksudnya adalah stokin. Stokin pink ni untuk perempuan lah. Ada ke lelaki pakai stokin pink? Ada lagi kan? Ikut saya baca. Jawrabun stokin. Jawrabun stokin. Jawrabun stokin. Sedikit maklumat kepada orang-orang perempuan, kepada pelajar-pelajar perempuan, kena ingat ya, seluruh kaki kamu semua adalah aurat. Jadi sekiranya kamu berada di dalam rumah, siapa-siapa kamu nak pergi raya ke apa, kena pakai stokin. Sebab apa? Sebab kalau kamu nampak kaki kat situ, maknanya dah nampak aurat. Ni kena ingat, perempuan-perempuan kena selalu pakai stokin. Seterusnya kita pergi kepada gambar yang kelima. Gambar yang kelima. Apa gambar yang kelima ni? Tengok macam tak nampak sangat kan gambar tu kan. Tengok macam bantal je, macam katil je. Ikut saya baca. Kumashun. 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 Apa maksud kumashun? Kumashun maksudnya adalah kain batik. Kumashun maksudnya adalah kain batik. Kumashun maksudnya adalah kain batik. Kumashun maksudnya kain batik. Ikut saja. Kumashun kain batik. Kumashun kain batik. Kumashun kain batik. Kain batik ni adalah pakaian bagi orang wanita, bagi perempuan. Seterusnya kita pergi kepada gambar yang keenam. Ikut saya baca. Izarun.
izarun. Izarun. Okey. Yang ni lelaki mesti kenal. Apa maksud izarun? Okey, maksud izarun adalah kain pelikat. Yang kamu selalu pakai tu. Tak, kalau kamu tak pernah pakai, nanti kamu pakailah kan. Tapi untuk pengetahuan kamu, izarun merupakan kain pelikat. Ini kebiasaannya dipakai oleh orang lelaki. Ikut Ustaz baca Izarun kain pelikat. Izarun kain pelikat. Izarun kain pelikat. Okey, seterusnya gambar yang ketujuh. Kita bagi gambar yang ketujuh. Okey, kamu nampak tak bentuk panjang tu? Warna coklat tu. Ikut saya baca. Hizamun. 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 Apa maksud hizamun? Maksud hizamun adalah tali. Tali apa? Tali pinggang. Okey. Maksud hizamun adalah tali pinggang. Okey. Maksud hizamun adalah tali pinggang ya. Okey, maksud hizamun adalah tali pinggang. Tali pinggang yang kita pakai dekat pinggang lah, tak nak bagi seluar kita terlucut tu. Ikut saya baca. Hizamun tali pinggang. Hizamun tali pinggang. Hizamun tali pinggang. Okey, dapat. Okey. Seterusnya gambar yang untuk pelajaran hari ini. Gambar yang terakhir untuk pelajaran hari ini. Kamu ada lagi pakaian yang kamu akan belajar, tapi untuk hari ini. Last gambar untuk pelajaran hari ini adalah, ikut saya baca, min syafatun. Min syafatun. Min syafatun. Apa maksud min syafatun? Tengok tu tebal tu kan. Okey, senang saja. Maksudnya adalah tuala. Min syafatun maksudnya tuala. Tuala ni kita gunakan ketika mana kita nak mandi. Untuk keringkan badan kita daripada air. Ikut saya baca. Min syafatun tuala. Min syafatun tuala. Min syafatun tuala. Okey, itulah pelajaran kita pada hari ini sebanyak 8 pakaian. Kalau kamu tengok ada lagi kan yang bawah-bawah ni kan, tapi kita tak nak masuk. Tu masuk minggu hadapan sebab tak boleh banyak-banyak. Okey, tak boleh banyak kamu ni. So, kamu yang pertama kamu belajar mengenai sirwalun, iaitu seluar panjang. Yang kedua kamu belajar mengenai qalansuwatun, songkok. Yang ketiga kamu belajar mengenai hizaun, kasut. Yang keempat kamu belajar mengenai jawrabun, stokin. Yang kelima kamu belajar kumashun, kain batik. Yang keenam kamu belajar izarun, kain pelikat. Yang ketujuh kamu belajar hizamun, tali pinggang. Dan yang terakhir kamu belajar pada hari ini min syafatun, tuala. Alhamdulillah, selesai pelajaran kita pada hari ini. Apa yang Ustaz minta kamu buat adalah keluarkan buku tulis kamu. Tolong lukiskan gambar di sini. Okey, tulis tajuk dulu. Tulis tajuk, kemudian kamu lukiskan gambar dan kamu tulis maksud sirwalun apa? Seluar panjang. Okey, dan tolong selepas mana kamu dah tulis, kalau kamu nak warnakan. Dan lepas kamu dah tulis dan dah baca, tolong buat video penghafalan dan hantar kepada nombor Ustaz. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi